أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. InsyaAllah Tuan Imam kita pengurusi masjid Tuan Imam. Biasa siapa imam kita? Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita duduk sama-sama untuk kita sama-sama bermuzakarah satu kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli itu namanya kitab Arab, namanya Munyatul Musalli. Munyah itu maksudnya idaman. Musalli itu orang yang sembahyang. Idaman orang yang sembahyang. Apa idaman orang yang sembahyang? Idaman orang yang bersembahyang adalah yang dapat khusyuk, yang dapat memberikan seluruh jiwanya, seluruh fikirannya tertumpu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertepatan dengan niat kita. Kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan bila kita sama-sama bermuzakarah kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita, mencampakkan kita khusyukan dalam sembahyang insya-Allah. Baik, sambung ke surat 44. Okey. Masih dalam huraian perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang. Kita dah sentuh perkara yang pertama, perkara yang kedua, perkara yang ketiga, perkara yang keempat, perkara yang kelima. Perkara yang keenam belum? Lima dah nak? Lima. Okey, insya-Allah. Gunakan sembahyang, iaitu yang keenam, kesempurnaan niat itu ada tiga perkara. Baik. Hendaklah mengetahui sembahyang apakah yang didirikannya. Sebab ialah niat tu tuan-tuan, apa tujuan niat tu? Tujuan niat tu adalah untuk memartabatkan satu ibadah, ya. Dan untuk mengetahui apa satu ibadah yang kita buat. Ibadah tu banyak. Okey, ambil. Ibadah tu banyak. Sembahyang, puasa, haji, zakat. Jadi kita sembahyang, so ialah ada ta'arud, ada qasad, usalli. Kita belajar sebelum tu ada tiga ta'arud, qasad, ta'arud dengan ta'ayyin. Betul? Ingat lagi kita? Dah ingat lagi lah. Jadi qasad yang tadi usalli, aku mau sembahyang. Kalau kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin. Kita puasa, yang niat puasa. Kalau umrah, nawaitul umrata. Berbeza-bezalah niatnya. Okey. Jadi sembahyang tu tadi tuan-tuan adalah untuk kita mengetahui apa sembahyang yang kita buat. Soalnya juga kita ada satu juga ta'arud, fardu kah sunat. Untuk solat fardu wajib ta'arud.
Solat sunat ada ta'arud. Tapi untuk ta'yin ada sunat. Untuk fardu pun ada ta'yin. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat istisqa, solat sunat duha, dan sebagainya. Baik. Hendaklah mengetahui bahawa ia berdiri antara hadapan Tuhannya dan dia melihat hambanya itu. Oleh itu hendaklah ia berdiri dengan penuh semangat dan tenang. Masa kita berdiri ya tuan-tuan, masa kita nak menyempurnakan niat kita tadi, maka masa kita berdiri ya tuan-tuan, maka penulis tu ada, kita kena tahu kita berdiri tu siapa depan kita. Siapa di hadapan kita. Soalnya perlu ada rasa bila kita melangkah kaki kita ke masjid, bila kita ambil wuduk dah sebenarnya dah. Bila kita ambil wuduk dah sebenarnya, kita kena selalu bermuhasabah. Dengan siapa kita sembahyang tu? Dengan siapa yang kita menghadap kiblat tu? Jadi dan adalah tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya rasa kegurunan, ketakutan kepada kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang sama juga perlulah penuh dengan semangat. Perlu ada rasa semangat sembahyang tadi. Siknya lemah sembahyang. Mungkin tak perasan lah kita nanggan demi kecil sembahyang. Demi sembahyang macam orang subuh. Orang subuh tanda sembahyang subuh. Sembahyang ataupun sembahyang tarawih. Tarawih satu juzuk 20 rakaat. Ya boleh tahan. Kita situ sembahyang 20 juzuk. Sik dah surah pendek-pendek. Ya git sedih. Cuba sembahyang satu juzuk semalam 20 rakaat. Ada orang time imam baca dah mau habis rakaat, mau habis surah, barunya makmum barunya naik. Apa nama gila berdiri tu? Jangan ambil ya tu. Jadi orang yang faham yang akan kuat, yang akan steady. Masya-Allah. Macam tuan-tuan lah, yang istiqamah datang ke masjid tu. Yang istiqamah datang ke masjid. Untuk yang orang yang faham lah. Okey. Baik. Yang seterusnya, hendaklah diketahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka dengan sebab itu segala perkara yang berkaitan dengan keduniaan yang membimbangkannya, yakni mempengaruhi hati, hendaklah diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita kena tahulah Allah Ta'ala untuk tahu apa dalam hati kita. Jadi sebab ialah hati kita tu perlulah selesaikan, settle dulu. Mun ada mikir hal tu, settlekan dulu. Mun belum masak, mun nak gagun nak beli barang dulu ke apakah, beli dulu. Takut kelak masa sembahyang kelak macam-macam dipikirnya. Takut kelak mikir ayam goreng, takut mikir ikan goreng. Settle dulu. Okey. Minum air kopi ke? Air kopi teh tarik ke? Ya. Tak mandi mana teh tarik chai Pakistan. Nanti. Teh tarik Pakistan yang aman. Kami pun tidak jemaah tabligh, tanya orang Pakistan pandai molah chai. Aman. Si sama teh kita. Mana? Pandai tak nak? Teh yang direbus. Teh yang direbus. Jangan mikir hal teh semayang. Di luar siapalah. Okey. Baik, yang seterusnya yang ketujuh. Kesempurnaan takbir itu ada 3 perkara. Okey, tadi hal niat. Kita muka surat 44 Syekh. 44. Okey. Ketujuh, kesempurnaan takbir itu ada 3 perkara. Ditakbirkan dengan takbir yang pasti sah. Apa maksudnya pasti sah? Dengar Allahu Akbar. So, kita pun dah belajar sebelum tu. Bila kita takbir ya, jangan kita bahasa Melayu indah. Allah Maha Besar. Memang betul Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Tetapi
dalam sembahyang tu dia mesti bagi bahasa Arab. Dia mesti guna lafaz Allahu Akbar. Boleh pakai Allah Maha Besar untuk orang yang muallaf, yang baru masuk Islam. Jadi pandai nyebut bahasa Arab, yang pandai sebut Allah Maha Besar je dulu, okey boleh. Untuk orangnya. Okey. Jadi pastikan takbir yang kita angkat ya pasti yang betul. Okey. Diangkat tangan berbetulan. Ini selaras dengan dua belah telinga. Okey. Kita dah belajar sebelum tu. Mazhab Syafi'i nya haulul mankibain, di antara kedua-dua telinga dengan bahu tengah-tengah. Okey, sama dengan paras telinga kita dengan bahu kita. Okey. Hendaklah ditakbirkan dengan ta'zim dikala hati hadir. Apa maksud ta'zim? Mengagungkan. Bila kita takbir ya, kita perlu rasa yang besar tu adalah Allah sahaja. Allahu Akbar. Dalam hati kita yang besar hanya Allah. Hanya Allah. Bos kita kah? Duit kah? Kereta kah? Rumah kah? Bini kah? Semua kecil. Yang besar hanya Allah. Okey. Yang ke-8, kesempurnaan qiyam itu ada 3 perkara. Okey. Kita masuk qiyam lagi. Mata hendaklah ditempatkan di tempat sujud. Mun mazhab Hambali ke Hanafi salam kami mundanya depan Kaabah. Contohlah kita sembahyang depan Kaabah. Depan Kaabah, mata adanya nenggah Kaabah. Mazhab kita mazhab Syafi'i, walaupun kita depan Kaabah, tempat juga kita nenggah tempat sujud. Mazhab Syafi'i. Mata kita. Cuma ada beberapa perkara ajalah, ada beberapa tempat je. Masa kita tahiyat, masa kita beri salam. Mazhab Hanafi, kalau setidaknya rukuk, setidaknya si nanggah tempat sujud dan jangan nanggah kaki. Yang lain mazhab Hanafi sujud. Okey. Jadi mata kita mazhab Syafi'i kita tu daripada awal sampai hujung tempat sujud je. Okey. Hati hendaklah tertumpu kepada Allah. Tu je, tu susah tu. Tu yang susahnya. Nak jaga hati kita tu. Alhamdulillah. 5 minit tu nampak mudah sembahyangnya. 5 minit. Nak beri tumpuan kepada Allah, ya subhanallah wa akbar. Mula-mula okey. Angkat pertama. Masuk surah. Bayang dah. Macam-macam. Sebab kata ulama? Sebab di luar sembahyang ya, kita banyak gila cerita dunia. Di luar sembahyang ya, kita banyak gila ingat dunia kita. Dunia yang terlalu masuk dalam hati kita, sehingga akan dalam sembahyang pun masuk. 5 minit je sembahyang. Allahu Akbar. Kami pun juga susahlah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat beri tumpuan hati kita. Allah. Saya lah kami dengar tadi tuan pengurusi Madah ada belajar kelas tauhid. Kelas akidah, kelas tauhid. Bagus tuan-tuan. Kelas tauhid tu sebab sahabat-sahabat sebelum datangnya solat, setidaknya masa Islam datang kepada mereka, Nabi hanya memperkenalkan Allah kepada mereka. Syahadah ibadah, syahadah zakat, syahadah sembahyang, syahadah. Hanya tauhid, mengenalkan Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Untuk kita boleh juga bila kita belajar akidah ya, bila kita nak menghadirkan hati kita
Paling bagus tuan-tuan belajar juga sifat 20. Subhanallah. Sifat 20 tu, oh ya, orang dulu, orang dulu sangat tekankan sifat 20 tu. Cuma akhir-akhir tu sifat 20 tu jadi favor kita dah. Sifat 20 tu sebab apa? Sifat 20 tu nya ada sifat berlawanan. Ada sifat lawan. Wujud, Allah wujud, apa lawannya? Tiada. Ada lawannya. Jadi mudah untuk kita kenal. Kalau kita ulama-ulama kita tulis dalam sifat kitab sifat 20 ya, sangat baik, sangat bagus. Jadi kita dapat hadirkan, contohnya kita dengar Allah Maha mendengar. Sami'. Allah Maha mendengar tuan-tuan. Bukan hanya Allah faham bahasa ba'i aja. Bukan hanya Allah faham bahasa Sarawak aja. Bukan hanya Allah faham bahasa Malaysia aja. Allah boleh faham semua bahasa. Semua bahasa. Kami kakak kita, kakak ba'i. Kami kelakar dengan kita. Kami kelakar berbulak dengan kita. Berbulak. Kakak ba'i. Allah Maha mengetahui. Kami bulak kah? Nak kita percaya kah? Kami bulak kami? Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di antara kamu. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang kita. Allah Maha mengetahui. Jadi perkara tu kita mau bawa semua tuan-tuan. Bila kita kelakar, bila kita baca, Allah Maha mendengar setiap pujian kita, setiap zikir kita yang kita baca. Nah, bila kita berdiri tadi, jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Ada beberapa tempat, ada beberapa perkara ajalah kalau kita nak baling ke kanan ke kiri. Contohlah, mu pandai sebelah kanan kita pandai tiang, pandai bergerayang, pandai mau runtuh, ataupun pandai asuk, pandai datang. Bunyi kita tepi ya. Siklah kita nak pandai kita nak menanggar sikit je lah. Adalah adalah cara-caranya. Okey. Baik. Yang ke-9, kesempurnaan bacaan itu 3 perkara. Untuk baca. Bacaan yang sahih dengan tartil dan tiada berlagu-lagu. Berlagu-lagu tu maksudnya yang teranum yang biasa dibaca oleh kita ya, bukan maksudnya ya berlagu-lagu tu maksudnya terlalu gila berlagu-lagu lah. Macam contohnya lagu P. Ramlee tu. Macam mana lagu P. Ramlee? Getaran jiwa Bismillah. Macam ni lah, dia kurang lagu P. Ramlee macam ni lah. Kekot lah. Kamu simpan dia lagu P. Ramlee. Okay, lagu-lagu gila. Jadi sebenarnya Nabi baca pun Nabi pun kita anggap ulama-ulama kita yang dulu-dulunya siap ada berlagu gila. Dan bacaan, pastikan bacaan kita ya betul sebutan sinnya, khanya, ghainnya. Okey. Kemudian bacaan dengan tafakkur dan tadabbur maknanya. Bila kita baca tuan-tuan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita faham maknanya. Faham. Tadabbur. Kita dan bukan hanya bila kita semayang je kita baca tu, bila kita keluar semayang kita baca. Supaya bila kita semayang ya kita dapat dah faham, dah belajar. Mungkin kita time semayang baru kita nak belajar. Macam ni kita nak faham. Jadi kita sebelum masa kita tu, macam kita ada kelas-kelas kita tu, kita belajar. Supaya kita faham. Doa iftitah. Doa iftitahnya. Sebab apa? Sebelum doa iftitah tu walaupun dia sunat, tapi ia memberi kita, membantu kekhusyukan kepada kita. Sebab apa? Kita memuji Allahu akbar kabira.
Allah Maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dan sebanyak-banyak pujian. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah siang dan malam kita muji Allah. Apa lagi? Wajjahtu, aku aku menghadap wajahku, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang menjadikan langit dan bumi itu. Tinggi langit dan bumi itu, tuan-tuan, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang jaga langit dan bumi itu. Yang kita hadap tu dengan Allah yang maha besar. Kecil je kita tu, kecil je kita. Bila kita semayang tu, kita nak madah kita tu kecil. Yang besarnya Allah. Ayahnya. Semayang. Okey? Sikit-sikit kita maknanya. Dan yang hendaklah diamalkan apa yang dibacanya itu. Tunjuklah. Mau amal. Mau kita amal. Maksudnya apa? Bila kita di luar ya pun, kita pun selalu memuji Allah. Jumpa anak-anak kita, jumpa isteri kita pun puji Allah. Padahal dengan anak kita, nak bukan bapak tu beri kita makan tu, Allah beri kita makan tu. Bukan mak kita yang masak nyaman tu, Allah yang beri nyaman. Semua nak puji Allah, Allah, Allah. Dan dalam hadis lebih kurang mafhumnya, bila orang yang banyak mentahlilkan la ilaha illallah tu, sampai orang marah kita tu gila. Sebab apa? Sebab kita banyak muji Allah, sikit-sikit muji Allah, Allah, Allah aja. Yang sampai yang dapat hakikat lah. Maksudnya Allah dah dalam hati kita. Macam orang bergerik bah, orang angau, nangga pintu pun jadi, nangga atap pun jadi. Yang orang budak-budak yang biasa gerik, tahu. Kita tu dah sadagit dah. Orang bergerik, nangga atap tak jadi. Dulu. Okey. Panjang gila. Okey, bacaan selesai. Yang ke-10, kesempurnaan rukuk itu 3 perkara. Rukuk. Bukan rokok. Rukuk. Rukuk. Rukuk cerita lain. Okey. Rukuk 3 perkara. Ratakan belakang dan tengkuk. Belakangnya dengan tengkuk sama. Okey. Mesti mampu si dahal. Orang yang si kongang si dahal. Jangan meninggi atau merendahkan kepala. Kepala yang jangan jemiah. Hanya mesti sama. Okey. Letakkan 2 tapak tangan ke atas 2 lutut dan jarakkan antara jari. Nak semai aja teman, sentuh nak jari kita jemiah. Pegang. Okey. Tamak-ninah pada rukuk dan dibaca tasbih serta ta'zim dan tetapkan. Bila kita tamak-ninah rukuk, tenang jap, relax. Bila kita rukuk ya tadi, kita bacalah tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah, maha suci Tuhan. A'la, azimi, azim yang maha, azim yang maha agung, azim. Dan bihamdih, dan semua pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Semua yang kita puji Allah tadi, semua yang agung-agung. Okey. Okey, yang ke-10. Yang ke-11, kesempurnaan sujud 3 perkara. Bila sujud tadi, letakkan 2 tangan berbetulan dengan paras bahu, sama dengan bahu kita. Jangan pergi sia, dah nunjuk tormen dah kita. Okey. Hendaklah direnggangkan 2 lengan, renggangkan sikit. Perempuan pun sama sebenarnya. Perempuan, ada perempuan belakang, ada perempuan. Okey. Perempuan pun sama. Perempuan masih belum.
Mazhab Syafi'i kita, perempuannya sembahyang pakai telekong. Ni dah orang nanggahnya. Nah. Ya besar telekong. Sama aja, sama. Si pelunya macam ni. Sudah sama aja. Okey. Hendaklah direnggangkan dua lengan daripada kedua-dua rusuk dan jangan dihamparkannya ke lantai. Jangan jantuk. Angkat sikit. Okey. Jangan jantuk. Macam tu. Dia seperti anjing, seperti asuk. Nabi melarang. Nabi melarang orang yang duduk seperti haiwan. Tumakninah sujud. Sujud pun tumakninah perlahan-lahan, jangan bergaut gila. Dan mengucapkan tasbih serta ta'zim. Kelak kita belakang-belakang tu kelak ada tasbih-tasbihnya. Okey. Ke-12, kesempurnaan duduk itu 3 perkara. Hendaklah duduk atas tapak kaki kiri dan dirikan tapak kaki kanan jika tahiyat awal. Okey, kami dah cepat lagi dah. Kami kena itu, aduh, berat kami dah naik dah. Cepat lagi bola macam ni. Sakit rasa kami. Mungkin sakit, siapa? Duduk boleh duduk. Duduk macam ni. Boleh duduk macam duduk apa nama? Duduk antara 2 sujud lah. Mesti dapat. Takut kita nak gila pun takut lama alat sakit juga kita semayang nak. Macam orang semayang duduk, punya benda yang menyakitkan susahnya juga nak beri kekusyukan pada semayang. Jika tahiyat awal dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan pada tahiyat akhirah. Macam kita biasalah duduk tawarruk ya. Yang seterusnya sebelah muka surat 46, hendaklah tasyahud dengan ta'zim dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna serta ahli keluarga dan sahabatnya. Okey. At-tahiyyat. Jaga tasydidnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jaga. Ada 3 ya? 3 tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey. Dengan sempurna, pelan-pelan. Berdoa untuk diri sendiri dan sekalian orang mukmin. Apa ya? Berdoanya apa? Assalamualaikum tadi. Belum berdoa. Masa kita duduk tadi pun kita doalah untuk orang mukmin. Doa. Okey. Kemudian ke-13, kesempurnaan salam. Hendaklah mengucapkan salam dengan sempurna disertai dengan niat yang sebenarnya. Dan salam itu ditujukan kepada orang yang berada di pihak kanan, yang terdiri daripada malaikat dan orang-orang mukmin dari kalangan jin dan manusia, demikian juga pada pihak kiri. Baik. Contohnya tuan-tuan, imam. Okey, imam. Imam beri salam. Contoh imam nak? Contoh kanan nak? Imam beri salam sebelah kanan. Kita makmum sebenarnya salam pertama kita tadi imam beri salam, tapi kita jangan beri salam sama dengan imam. Kita beri salam, imam salam imam yang kedua, betul? Masa kita beri salam ya adalah untuk, dan masanya juga kita nak menjawab salam imam yang tadi. Faham saya kita? Contohnya, okey. Kami salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey.
Masa kami beri salam yang kedua, assalam. Kita orang beri salam juga nak. Masa kita beri salam ya, dalam hati kita menjawab salam kami. Macam ni ya, susah ya. Saya susah pun. Saya waalaikumsalam. Jangan kita waalaikumsalam dan niat ajalah. Masa imam beri salam ya, sebenarnya kita menjawab salam imamnya juga. Okey? Dan masa kita beri salamnya juga, kita memberi salam orang yang di sebelah kanan kita. Mau ada orang sebelah kanan kita lah. Mau ada orang mau sembahyang sebelah dinding, siapa sebelah sembahyang sebelahnya? Itu ada orang. Siapa-siapalah orang sebelah kanannya. Okey? Orang soleh. Dan salam kalau ada orang salam dengan malaikat. Okey? Yang terdiri daripada malaikat dan orang-orang mukmin dari kalangan jin dan manusia. Demikian juga pada pihak kiri. Okey? Baik. Yang ke-14, kesempurnaan ikhlas itu 3 perkara. Untuk yang terakhir, ikhlas. Hendaklah menuntut keredaan Allah jua pada sembahyang itu. Jangan sekali-kali menuntut keredaan manusia. Itu yang penting tuan-tuan. Kita sembahyang tu tuan-tuan adalah semata-mata untuk meraih, menuntut keredaan Allah. Supaya Allah redha kepada kita. Kita sembahyang tadi, kita kacak sembahyangnya, kita baca bagus-bagus sembahyang supaya Allah kesian dengan kita. Supaya Allah nangga kita, Allah sayang kita. Sebab ibadah paling tinggi tuan-tuan, paling tinggi kedudukan sembahyang itu adalah sembahyang fardu. Paling tinggi. Jadi bila kita sembahyang, kita harap Allah terima. Sebenarnya bagus tadi doa apa nenek tadi, imam tadi, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Tuhan kami, terimalah daripada solat kami. Taqabbal minna salatana. Tammah. Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Keseluruhannya. Semua. Daripada rukuk, daripada niat, daripada segalanya. Okey? Hendaklah difikirkan taufik, yakni petunjuk itu datang daripada Allah. Kita sembahyang tu dapat datang ke masjid tu tuan-tuan, bukan kerana masa kita free, bukan kerana bini kita suruh, bukan kerana sementara nunggu anak kah apa, bukan kerana rumah dekat, bukan kerana imam kah, Bilal kah, bukan kerana ceramah kah, bukan. Kita datang ke masjid, kita datang sembahyang tu, semua hidayah daripada Allah. Hidayah daripada Allah. Taufik daripada Allah. Allah yang berikan. Dan hendaklah dipeliharakan ikhlas itu hingga terasa lenyap diri bersamanya. Oh, subhanallah. Jaga ikhlas tu, biar yang hilangnya pun. Jangan kita yang belakang orang. Tadi aku sembahyang di masjid. Suruh silangkan aku tengah. Contohlahnya sembahyang seorang-seorang. Contohlahnya azan di masjid. Tak ada orang. Bilal cak dah, nyatang. Allah azan. Imam pun cak datang, semua cak dah. Nya seorang je sembahyang. Sembahyang ni seorang-seorang. Keluarnya sebab dia. Tahu saya dengar suara aku tak? Nah, saya dengar suara aku tak? Nak mendang orang nanti. Jangan di imamnya, Bilalnya, semayangnya je. Nah, tapi sebenarnya nak madah. Tak orang datang, aku seorang-seorang semayang tadi. Maksudnya tadi bukannya nak ya. Okey? Jadi tuan-tuan, biar ikhlasnya lenyap nyampun. Tahankan. Ikhlas tu biarnya jangan dia padahkan siapa-siapa. Padahkan dengan Allah aja. Ya Allah. Ulama aja jangan mengadu dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita pola. Tapi ada orang yang manja sikit, yang padahkan dengan Allah, wahai Allah, tadi aku sembahyang, sakit kaki aku ya Allah. Yang manja sikitlah dengan Allah. Yang saya kisahlah. Baik. Okey. 3 minit lagi. Kita masuk sikit. Pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya. Bila kita sembahyang tuan-tuan, ya Allah. So yang kata ulama, dalam sembahyang tu sebenarnya ada 400 sunnah dapat kita pola dalam sembahyang tu. Banyak sunnah.
sembahyang. Okey? Okey. Orang yang ingin sembahyang sepatutnya mengetahui apa yang hendak dikerjakan dan caranya untuk dia bersyukur kepada Allah kerana diberi petunjuk untuk mengerjakannya. Sesungguhnya sembahyang itu mengandungi pelbagai kebajikan daripada perbuatan dan zikirnya. Kita baca satu. Okey? Apabila seorang hamba berdiri untuk sembahyang dan berkata Allahu Akbar, maka hendaklah disertakan niat yang diterima di sisi syarak serta mengetahui kebesaran Tuhannya yang berdiri kerana berkhidmat kepadanya. Makna Allahu Akbar itu ialah Allah yang maha besar dan maha mulia, dan hatinya juga turut membenarkannya. Lalu Allah menyahut, hambaku telah mengetahui bahawa aku yang lebih besar dari segala benda dan sesungguhnya dia menghadapku. Sebenarnya tuan-tuan, ibadah itu adalah menghubungkan diri kita dengan Allah. Bila kita beribadah, kita dah connect dengan Allah. Bila sembahyang tuan-tuan, saya lah orang yang dipanggil apa nama sembahyang tu, dah kah? Masya-Allah. Bila sembahyang tu maksudnya nya khalwat, bersunyi diri. Macam orang bergerik, bila nya bertelefon, anaknya sebelah orang bulaknya. Anak ni ada orang bergerik anak. Apa nama dia? Anak buahnya orang main-main dekat dia, buah kacau. Apa pergi telefon tu. Nak. Si mau dia kacau. Betul sih. Macam ya, bukanlah kita sembahyang berjemaah. Bukan. Maksudnya apa? Hati kita yang tadi. Kita seronok bersembahyang tu, kita perlu ada rasa seronok. Sebab kita bertemu dengan kekasih hati kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita angkat tangan Allah, bila kita dah angkat tangannya tadi, bila kita dah membesarkan Allah, si ada lagi yang besar selain pada Allah. Jadi sebab ialah bila masuk apa-apa dalam otak kita, apa-apa ajak ngaco kita, terus pada kita Allah yang maha besar Allah. Tidak ada lagi yang selain daripada Allah. Kena boleh diganggu kebesaran lain yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Tinggal dulu, stop dulu. Beri tumpuan. Time baca Al-Fatihah ke, imam baca Al-Fatihah ke, beri tumpuan betul-betul. Jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah sembahyang Allahu Akbar. Masa takbir ya tadi kita tetapkan, kita pun ya tadi. Jadi bila kita dah baca doa iftitah, bila kita dah habis doa iftitah, imam dah baca, jaga kita, maintainkan rasa keagungan Allah ya tadi. Tetapkan Allah. Bila imam baca, kita pun faham maknanya, dan kelak pun kita akan baca juga. Tapi bila imam dia baca, kita kena faham lah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Imam dia baca tadi. Sebab imam baca, jadi kita kena faham jugalah. Nak faham apa maksudnya. Okey? Surah, kadang-kadang imam baca surah panjang, memang kita siap faham dah kadang-kadang apa maknanya. Okey? Kadang surah-surah lazim yang biasa kita faham, mungkin boleh tuan-tuan tadabbur Al-Quran, kita bacalah kadang-kadang kita tu dah ada terjemahan supaya kadang-kadang bila surah-surah ya, lagi-lagi surah yang biasa, surah Sajadah, surah Al-Mulk, tanggallah kita orang imam kita biasa baca surah ni, tanggal kita supaya yang membantu kita dalam kekhusyukan sembahyang kita. Baik, insya-Allah ya untuk hari itu, insya-Allah mudah-mudahan mudah-mudahan kitab Munyatul Musalli itu menjadi idaman juga kepada kita untuk kita membetulkan, memperbaiki kualiti sembahyang kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak solat Isyak, mudah-mudahan tumpuan hati kita 5 minit tu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.